kita akan terus saja bersama dengan satu program yang telah kami sebutkan tadi, itu program Skillbox at Club Malaysiaku. Program khusus untuk para pelajar sekolah menengah yang mana disediakan oleh JAPEN ataupun Jabatan Penerangan. Kita akan bersama dengan Encik Faizal Adnan, penolong pengarah bahagian perkhidmatan komunikasi dan pembangunan masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia. Terima kasih kerana bersama kami, Encik Faizal. Assalamualaikum. Terence. Itu dia, Encik Faizal. How are you, sir? Lama tak jumpa. Lama tak jumpa. You looking good, sir. You too, sir. Jadi mungkin kita boleh berikan sedikit mukadimah kepada program Skillbox ni yang ditujukan khas kepada para pelajar sekolah menengah. Ya, terima kasih, Terence. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Pertama-tamanya saya nak mengucapkan terima kasih pada RTM kerana tanpa jemu membantu Jabatan Penerangan untuk mempromosi program-program yang bermanfaat kepada seluruh kumpulan sasar kita. So untuk program kali ini kita adakan program Skillbox at Club Malaysiaku. Sebelum kita pergi lebih lanjut tentang program ini, suka saya untuk bercerita sikit tentang Club Malaysiaku ni. Sehingga hari ini kita telah menubuhkan sebanyak 809 Kelab Malaysiaku di seluruh negara di sekolah-sekolah menengah, dan ini merupakan salah satu dari kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. So untuk ini memang kita sediakan khususnya untuk pelajar sekolah-sekolah menengah, dan antara aktiviti yang lazim yang kita buat, dahulunya kita buat secara bersemuka. Contohnya kita ada program demokrasi kita ada program kembara Kelab Malaysiaku dan lain-lain. Cuma apabila kita diserang ataupun kita menghadapi pandemik COVID-19 ni, kita telah mendapat arahan dari Kementerian Pendidikan pada Oktober tahun lalu untuk semua program-program bersemuka, aktiviti kurikulum ditangguhkan. Jadi dengan itu kita mengambil langkah proaktif, Jabatan Penerangan mengambil langkah proaktif menerbitkan ataupun mengilhamkan satu lagi program yang dinamakan sebagai program Skillbox at Club Malaysiaku, yang mana program ini adalah program webinar secara interaktif yang dilaksanakan. Ada banyak sebenarnya pengisian yang kita buat. Antara elemen interaktif yang kita buat ialah wawancara secara maya. Kita juga ada pop quiz, kita ada persembahan penterama, kita ada live chat. Jadi adik-adik kita yang di sekolah menengah boleh berhubung terus dengan rakan-rakan ataupun tim admin Skillbox untuk bertanyakan apa jua soalan. Dan kita juga ada kajian atas talian untuk penambahbaikan. Jadi untuk itu juga, Terence, kita sebenarnya melaksanakan program ni seperti yang saya kata, sebabkan oleh ini ada program baru yang kita jenamakan semula. Kita laksanakannya secara rintis. Untuk tahun ni kita laksanakan 2 kali saja, iaitu kita telah laksanakan siri yang pertama. Siri pertama kita laksanakan pada 25 September yang lalu. Dan kali ini pada 16 Oktober ini kita akan laksanakan untuk siri yang kedua. Namun begitu, setiap siri itu kita ada tema yang berbeza-beza. Contohnya siri yang pertama kita buat tentang patriotisme. Seperti yang sedia maklum, Jabatan Penerangan tidak boleh lari daripada menyuburkan semangat kecintaan pada negara. Jadi sebab itu kita yang pertama, bila kita embak program kita ni, kita buat tentang patriotisme, dan antara tajuknya ialah Terima Kasih Malaysia. Dan untuk siri yang kedua ni kita pilih tema sebagai pembangunan kerjaya. Dan program kita ni kita laksanakan melalui atas talian dengan menggunakan aplikasi Livestorm. Dan apa yang uniknya tentang aplikasi ini ialah adik-adik kita tidak perlu untuk memuat turun. Dia hanya perlu mendaftar dan kita akan bagi link, terus boleh mengikuti program yang kita laksanakan. Jadi untuk itu saya rasa itu saja untuk mukadimah yang panjang ini, Terence. Saya serah kepada Pak semula. Mukadimah ni pun dah masuk siri 1 dan sedikit sebanyak tentang apakah yang telah pun dikongsikan menerusi siri 1. Siri 2 yang bakal menyusul 16 Oktober ini juga membawa tema fantasy versus reality. Jadi agak menarik juga, Encik Faizal. Pelbagai pengisian yang bakal disediakan nanti. Boleh kita berikan sedikit penerangan tentang pencapaian siri 1 dan seterusnya kita melangkah kepada apa yang menanti adik-adik kita dalam siri 2 nanti?
Boleh, Terence. Sebabkan ini adalah satu program yang pada saya sangat menghiburkan, tetapi tidak melupakan bahawa program ini memberi manfaat yang berguna, input-input yang berguna kepada adik-adik kita. Jadi suka saya untuk kongsi. Sebenarnya pendaftaran yang kita terima adalah sebanyak 1,416 pendaftaran. Wow. Dan untuk program yang pertama, saya rasa ini adalah satu yang sambutan yang luar biasa. Jadi untuk kita melalui aplikasi Livestorm ini, kita boleh track dia punya rekod sama ada adik-adik kita ini mengikuti dari awal hingga akhir. Dan berdasarkan rekod yang kita terima, kita ada 969 orang peserta, iaitu adik-adik kita yang sangat setia mengikuti program kita dari awal hingga akhir rancangan. Dan antara panel-panel yang kita jemput adalah figura-figura hebat yang kita rasakan hebat dalam negara kita. Contohnya kita ada Encik Kuan Chee Heng, ataupun lebih popular dikenali sebagai Uncle Kentang. Jadi dalam salah satu slot tu, Uncle Kentang ini berkongsi dengan adik-adik kita tentang bagaimanakah apa yang dilaksanakan oleh beliau terhadap tentang berkaitan dengan khidmat komuniti. Dan melalui respon yang kita terima, adik-adik kita sangat terinspirasi dengan apa yang disampaikan. Dan ini adalah penting dan selaras dengan apa yang dihasratkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, iaitu dengan nilai-nilai murni inilah akan terbentuknya keluarga Malaysia itu, Terence. Jadi kepada siri yang seterusnya, 16 Oktober nanti, Fairy Tales versus Reality yang bakal dianjurkan, apakah perkongsian ataupun pengisian yang menanti adik-adik semua yang semestinya sudah pun teruja. Kalau dah masuk siri pertama tu dia orang dah mendapat berbagai manfaat, sudah pasti mereka akan mencuba lagi. Ada musim cuti yang menanti mereka juga tidak lama lagi, jadi pasti ramai lagi yang akan menyertai. Jadi apakah tema Fairy Tales versus Reality? Ya, Terence, untuk siri yang kedua ini, kita yakin dan percaya kalau sambutan siri pertama sangat luar biasa, saya ingat yang ini adalah sangat luar biasa kuasa dua lah, kan? Sebab itu kita pilih Fairy Tale versus Reality. Memang kita menggunakan bahasa Inggeris, namun kita tidak juga menidakkan ataupun mendaulatkan bahasa Melayu kita itu. Cuma untuk menyampaikan mesej-mesej yang jelas kepada adik-adik kita, kita perlu tahu kumpulan sasaran kita. Dan sebab itu untuk Fairy Tale versus Reality ini kita pilih untuk memberikan gambaran ataupun pendedahan awal kepada adik-adik kita tentang kerjaya, pemilihan karier, ataupun setidak-tidaknya mereka mengenali potensi diri masing-masing. Seperti siri yang pertama sebelum ni, kita ada 3 slot. Yang slot yang pertama kita namakan dengan menggunakan frasa dari bahasa Itali, iaitu Que Sera Sera. Yang ini kita jemput seorang artis yang sedang meningkat naik, yang mana sedang meningkat naik, berjaya dalam kejayaan seni dia. Dan tidak lupa juga jemputan kita ini adalah orang individu yang berjaya dalam pelajarannya. Yang suka saya untuk mengumumkan bahawa yang kita jemput adalah Wani Khairy. Wani Khairy saya difahamkan sangat cemerlang dalam keputusan peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia 7A, dan sekarang ini berjaya sedang meningkat naik dalam kejayaan seni. Jadi saya rasa ini adalah satu platform yang baik untuk adik-adik kita mendapatkan input, mendapatkan pengetahuan bagaimanakah saudari Wani Khairy dapat manage ataupun menguruskan masa beliau untuk belajar, seterusnya untuk berjaya dalam kejayaan seni beliau. Di samping itu, bagi slot yang kedua, kita namakan sebagai Whatever Will Be, Will Be. Ini juga kita jemput seorang yang sangat popular sekarang ini, yang saya rasakan sedang trending di media sosial. Beliau merupakan selebriti media sosial, iaitu saudara Khairul Amin. Yang mana kita tahu beliau memang suka melaksanakan ataupun menggayakan masakan-masakan beliau di channel YouTube dan Instagram beliau. Namun begitu, saya rasa ini adalah masa yang tepat untuk kita jemput beliau, kerana seperti yang kita sedia maklum, baru-baru ini ada promosi jualan 10-10.
dan produk beliau sebenarnya terjual 10,000 unit dalam masa 3 minit. Wow. Jadi ini adalah sangat penting, saya rasa, baik untuk adik-adik mendapatkan input-input berguna daripada saudara Khairul Aming. Bagaimanakah untuk menjadi usahawan yang berjaya, bagaimanakah untuk melakukan pemasaran yang baik, dan seterusnya. Saya rasa, saya yakin dan percaya manfaat yang akan jelas kepada adik-adik kita. Cuma untuk slot yang ketiga, kita jemput seorang penjawab awam. Penjawab awam yang boleh saya katakan sekarang ini menjawab jawatan yang besar, namun begitu beliau juga sangat aktif dalam lapangan sukan dan khidmat sukarela, khidmat komuniti, iaitu Encik Rudy Irwan Syukaimi. Dan kita beri tajuk bagi slot beliau ni adalah The Future Is Yours. Di sinilah adik-adik boleh mendapatkan maklumat tentang bagaimana untuk menjadi seorang penjawab sekiranya mereka bercita untuk bersama-sama dengan kita, Terence, untuk memberikan perkhidmatan kepada rakyat dan negara. Jadi kalau kita tengok, kita ada tiga figura yang hebat untuk siri kedua kali ini, iaitu kita ada figura yang dalam bidang seni, berjaya dalam pelajaran dalam bidang seni. Kita ada figura selebriti media sosial yang berjaya dalam bidang perniagaan, usahawan. Dan kita juga ada seorang lagi figura dalam perkhidmatan awam yang sekarang ini sedang meningkat naik menjawab jawatan besar. Jadi saya rasa ketiga-tiga ini merupakan tarikan yang sangat jelas untuk membolehkan adik-adik kita menyertai dari awal hingga akhir kita punya siri yang kedua ini, Terence. Ya, dia seperti lagu Que Sera Sera, whatever it will be, the future is not ours to see. Que Sera Sera. Jadi itu adalah lagu yang juga berunsur fairy tale sedikit, namun kita serasikan dengan realiti apa yang berada di sebalik tabir dunia seni yang mencabar ini. Jadi tahniah kita ucapkan kepada Japin di atas penganjuran ini. Apakah cara untuk adik-adik kita mendaftar bagi mengikuti siri kedua pada 16 hari bulan Oktober nanti? Okey, Terence, untuk adik-adik kita ni mendaftar adalah satu perkara yang sangat mudah pada mereka, sebab mereka ini saya rasa sekarang ini generasi Z, generasi Alpha. Jadi mereka ini memang telah sedia ada, maklum dan sangat mahir dengan Facebook. Jadi untuk itu dengan mudah mereka boleh melayari Facebook Kelab Malaysiaku Jabatan Perangai Malaysia dan klik pada pautan pendaftaran program Skillbox at Kelab Malaysiaku. Di situ apa yang adik-adik kita perlu lakukan ialah hanya mengisi nama, maklumat peribadi dan alamat email, dan selepas itu adik-adik kita ini akan menerima pengesahan pendaftaran daripada admin dan daripada link itulah yang akan digunakan untuk mereka mengikuti program Skillbox at Kelab Malaysiaku ini. Dan suka juga untuk saya berkongsi pada hari ini, Terence, untuk makluman adik-adik di luar sana, kita menempatkan 1,000 seat ataupun slot untuk mengikuti program kita ini. Dan sehingga hari semalam 11 Oktober kita telah menerima pendaftaran seramai 929 orang peserta. Jadi ada sikit lagi yang tinggal. Rebutlah peluang ini kepada adik-adik kita. Jangan lepaskan peluang. Ini adalah secara percuma dan figura-figura, panel-panel jemputan yang kita jemput adalah sangat hebat, dan saya yakin dan percaya program ini akan memberikan manfaat kepada adik-adik kita dalam pembangunan karier mereka, ataupun setidak-tidaknya memberikan satu perspektif baru dalam cara pemikiran mereka. Jadi dengan itu kita ucapkan terima kasih kepada Encik Faizal kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia, dan juga kita ucapkan selamat berjaya kepada adik-adik semua yang bakal bersama dengan kursus ini nanti mengikuti apa yang bakal dianjurkan oleh Japan, iaitu Skillbox at Kelab Malaysiaku. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada Encik Faizal kerana sudi bersama kami secara dalam talian. Terima kasih, Terence. Jumpa lagi. Kita jumpa lagi. Harap selepas ni kita berjumpa secara langsung, bukan menerusi kaedah dalam talian.